Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Uh, hari ini hari Sabtu saya 6 Januari 2024 dan tinggal lagi 66 hari kita menanti kehadiran Fajar Ramadan. Syawal pula dah. Dan saya hari ini bersiaran daripada Lumut Saudara, daripada studio sahabat saya. Studio sahabat kita dari studio saudara Ismi Rakyat, saudara. Malam ini kita nak bercakap, tajuk kita kejar kita kejar katak politik, saudara. Sebelum itu, seperti biasa, saya harus memberi pencerahan, kedudukan politik dan sebagainya. Apa khabar saudara Fazil Yub, saudara Huzaimi, Izahari, saudara Abu Samah, saudara Muhammad Faridun, saudara Azrul Jalil, saudara Puan Halimah Ismail, saudara Abu Nem, saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru Kedah, saudara Zainuddin Ismail, saudara Hani Abdullah. Begitu juga dengan Abang Aziz Abdul Rahman, apa khabar di Tanjung Karang. Saudara Abu Nem, salam perjuangan. Saudara Toyot Firdaus katanya. Saudara Zamari Hasi, terima kasih selamat malam menemani saya, saudara. Itu juga dengan saudara Muhammad Nazari, saudara Cik Mat Muhaini, saudara Azhar M, saudara Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor, berhati-hati itu Pasir Gudang. Pak Chu dari Langkap, pegawai Pak Chu, Syed Abdul Hakim, Jaafar daripada Singapura, saudara Masiran Abdul Hamid, saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabar aku orang Sungai Petani, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, itu juga Puan Umi Kasum, Zack Peri-Peri dari Johor, Tuan Syed Abdul Hakim, bagaimana di Singapura? Semoga dirahmati Allah semuanya, saudara ya. Saudara Rahim Amin Aim daripada Dungun, saudara Muhammad Jafri, saudara Abdul Rahman, saudara Gani Sata dari Sabah, saudara. Begitu juga saudara Puan Marabiah Abdullah. Saudara Syed Abdul Hakim mendoakan agar negara kita dalam barakah, saudara. Itu saudara Mazuki Saad, saudara Hashim Atan dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Sebab malam sajalah saya bersiaran daripada luar, dari Lumut Perak, daripada studio sahabat saya, saudara Ismi Rakyat. Apa khabar, Mi? Alhamdulillah baik tu. Masihlah kena sudi datang ke rumah saya jelah. Ni rumah saya. Rumah pun cantik, studio cantik, saudara. Kita pun seronoklah. Saudara Ramli dari Keluang, saudara Wan M. Bakri, saudara Zulhami Abdullah. Dan saya nak jelaskan juga di sini, kita selamat malam. Saudara Waklah, itu juga saudara Mizan, Rusli dan teman-teman yang lain tu yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf lah, saudara. Studio saudara Ismi Rakyat ni cantik tapi dia lama tak bersiaran. Sebab itu saya bersyukur kepada Allah SWT kerana berkesempatan dengan beliau. Saudara Ismi ni, kita tahulah Ismi Rakyat. Pedas urusannya. Dan malam ini kita akan berbicara, saudara, kejar di Perak. Jangan lupa, saudara, hari ini hari yang ke-1385. COVID masih lagi melanda negara kita, tambah-tambah lagi musim hujan. Saudara, saya mengharapkan agar kita menjaga kesihatan kita ni Ya, musim betul. sekarang ni musim COVID, ada peningkatan tapi belum dapat laporan daripada Kementerian Kesihatan ni. Kita baca dulu naluri kehidupan Boleh teruskan. Saya kerana saya nak bagi tahu lagi bahawa saya bukan ustaz yang bertauliah, juga bukanlah seorang dai, tapi ini culipan daripada teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya. Saudara Ramli Karim, dia kata salam untuk saudara Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Saudara Jam Johari. Lama sangat mereka menanti saya. Baik, Mi, kita teruskan juga dengan naluri kehidupan. Sebenarnya, saudara, kehidupan yang tenang itu datanglah daripada hati yang tenang. Padan pun cermin mata ni, saya pakai cermin mata ni, nampak gayanya minta beg besar ni. Duhai. Padanlah bersinau-sinau rupanya ini saya pakai ini cermin mata untuk pandangan jauh.
Kabur lah jawabnya saudara. Kabur. Kalau saya kabur pandangan saya, bacaan pun tak betul lah saudara. Hai, aduhai dah tutur begini. Baru terang, cerah yuk. Jadi saya kehidupan yang tenang datang daripada hati yang tenang. Karena Rasulullah SAW bersabda bahawa sungguh ajaiblah keadaan orang yang beriman. Sungguhnya semua urusan mereka berada dalam keadaan baik dan tiada yang peroleh keadaan ini melainkan orang yang beriman saja. Orang beriman saja dia terima apa saja dengan baik. Dan sekiranya dia dianugerahkan sesuatu, dia bersyukur. Saya. Maka jadilah anugerah itu baik untuknya. Sekiranya dia ditimpa musibah, dia bersabar. Maka jadilah musibah itu pun baik baginya, saudara. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Sungguhnya saya ikhlas dan sabar bersyukur adalah 3 kunci kehidupan. Tidak mudah, bahkan mungkin sangat sulit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin jika kita mahu berusaha dan mencuba untuk menjalankannya dengan redha dan sabar. Jadi sebab itu kita harus sentiasa mengucapkan terima kasih Allah. Syukur, Alhamdulillah. Ya Rab, kita berdoa, minta dikurniakan ketetapan iman, kurniakan ketetapan bertambahnya iman, kurniakanlah kita dengan ketetapan sempurnanya iman. Hanya Allah yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Itulah seketika tentang lalu kehidupan kita santuni mutiara kata. Ini perlu saya baca juga secara, ini agak menarik saya. Kerana kebahagiaan bukanlah milik mereka yang hebat dalam segala-galanya, tetapi milik mereka yang mampu mencari kesederhanaan dalam hidup dan tetap bersyukur. Jadi jangan merasa iri terhadap kesenangan orang lain, kerana kita tidak tahu seberapa kuat dan susahnya mereka memperoleh kejayaan itu. Dan pada kita berdoa pada Allah SWT. Saudara, itu saja. Jangan kita dengki, jangan kita iri hati melihat kejayaan orang, sebab mereka mendapatkan kejayaan itu bukan mudah, saudara. Kepada pimpinan negara seperti biasa, saya mengingatkan agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana jika wang negara dibelanjakan tanpa had, kita bimbang negara boleh muflis. Dan untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan disiarkan dalam media massa ataupun mana-mana channel yang anda siarkan, saya tak ada bagi masalah bagi saya. Boleh anda pakai, boleh gunakan. Tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel, kerana saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Prinsip kita saudara, jangan lupa, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara tidak bersetuju, boleh hantar kiriman, gunalah bahasa yang baik-baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap aspek secara harmonis. Saudara. Baik saudara, kita sedikit laporan tentang kedudukan di Johor. Kabarnya malam tadi saudara, sejumlah 1,153 warga Johor terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di beberapa kawasan saudara, melibatkan 301 keluarga. Saudara, dan angin monsun timur laut masih lagi bergerak daripada pantai timur ke selatan tanah air dan juga di selatan negeri Pahang. Jadi pada teman-teman yang tinggal di selatan negeri Pahang dan juga negeri Johor khususnya, berwaspadalah kerana hujan berterusan sehingga hari Selasa. Demikian menurut laporan daripada Wet Malaysia. Pihak Malaysia mengekalkan amaran hujan lebat berterusan pada tahap buruk saya di beberapa kawasan di Johor. Sehingga hari Ahad katanya, dalam kenyataan memaklumkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk itu membabitkan di Segamat, di Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Jabatan itu turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang diramalkan bakal berlaku sehingga Ahad, membabitkan Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang. Dan juga di Batu Pahat dan Pontian. Itu keadaannya saya. Saya sebenarnya dapat juga kiriman berhubung tentang pilihan raya di Indonesia. Tapi saya rasa saat ini kita dah nak masuk gear 3, gear 4 lah bersama Saudara Ismi. Kita bercakap kerja, yuk kerja. Saudara Ismi, apa khabar saudara? Alhamdulillah, baik tu. Berbicaralah sesuatu dengan pelayan saudara. Mereka rindukan saudara. Lama ni tak buat ni Saudara Ismi. Nak apa khabar tuan dan puan? Doa saya semoga tuan dan puan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan perjuangan, jangan putus asa. Hidup memang keras. Ya. Jadi walaupun saya tidak bersiaran, berapa lama tak bersiaran ni Saudara Ismi? Setahun dah aku.
1 tahun kita kehilangan Saudara Ismail Rakyat. Jadi hari ini saya dapat tangkap dia juga. Sebab dia kata kejar yuk kejar. Saya kejar dia, saya tangkap. Tapi alhamdulillah saya tidak melompat. Tak melompat. Saya menung. Kecekalan tu tak ada lah ya Saudara Ismail. Baik Saudara Ismail, kita mendengar cakap 3-4 hari ni. Semalam pun saya berbual dengan Yang Berhormat Menteri Penerangan. Sebelum tu saya berbual dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Cerita persoalannya lain tak ada adalah tentang langkah itu dan langkah ini. Apakah yang saudara dapat di negeri Perak ini? Di negeri Perak pun setakat ni saya tak dapat lah berita-berita yang negatif. Cuma kebanyakan berita tu melibatkan pusat lah. Langkah Dubai lah, langkah Caukit lah. Tapi sepengetahuan saya lah, DS teman-teman, kita dah menguasakan Akta Anti Lompat Parti, Anti-Hopping Law, dan diwartakan pada Oktober 2022. Yang mana dalam Perlembagaan Negara ni dilaranglah mana-mana ahli Dewan Rakyat untuk bertukar parti. Oktober 2022 tu jelas. Jadi hari ni kalau kata kita nak tukar kerajaan melalui SD, tidak sah. Kalau nak buat pertukaran kerajaan, yang pertama mesti melalui en blok. Melalui parti-parti itu boleh kita tukar kerajaan lah. Bukan individu lah. Bukan individu sebab Akta Anti Lompat Parti itu jelas. Masa SD dah tak laku. Tak laku lah sekarang. Tak laku. Pakai. Jadi saya nampak kerja ni kerja yang menyusahkan negara dan rakyat lah. Kalau kita bercakap atas faktor politik, mungkin orang tak nampak. Tapi kita cakap atas faktor rakyat hari ni. Dah setahun dah kita di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Nampak adalah perubahan-perubahan ke arah kebaikan tu ada. Betul. Dan nampak kerajaan pun tak boros. Dan tengok banyak juga bantuan dapat lah. Yang terbaru ni bantuan E-Madani lah, RM100. Walaupun 100 tu tak banyak, tapi kalau kita belanja di DIY banyak jugalah. Betul. Tak lama lagi nak dapat bonus 2,000. Itu bagi yang ada pencen yang berkaitan kerajaan. Kerajaan 2,000. Lepas tu yang tidak berpencen pun dapat RM1,000. Selama ni Saudara Ismail sebagai bekas anggota tentera, dapat tak ni yang bantuan? Yang dapat. Dapat berapa? Taklah banyak macam yang akan dapat ni. Yang akan dapat ni 1,000. Biasanya 300 macam tu ya. Dan kawan-kawan saya yang pencen lebih awal, yang tak berpencen pun sekarang dapat juga. Dapatlah, dia orang dapat 1,000 lah. Dia yang pencen pun dapat 1,000, yang tak pencen pun dapat 1,000 lah. Lepas tu yang tak silap saya lah, yang dah umur 60 tahun akan dapat RM300 sebulan. Apa nak lagi? 300 sebulan lah? Sekarang ni bukan rakyat nak tukar kerajaan, yang nak tukar kerajaan ni individu tertentu atas kepentingan politik, dan juga mungkin mereka bimbang dan mereka tak selamat lagi. Cuma apa yang maksud saudara tak selamat tu? Tak selamat maksudnya orang mungkin bimbang tak lama lagi akan berlaku, kan kita tahu akan berlaku pertukaran Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Dan kita tahu Seri Paduka Baginda Agung yang bakal ditabalkan nanti seorang yang tegas. Dan hari ini juga ada kenyataan, saya tak tahu sejauh mana benar atau tidaknya, tapi kenyataan dari Yang Mulia Sultan Ibrahim dari Johor katanya Baginda akan memula tugas sebagai Tuan Agong, maka sumpah kemudian tapi mula tugasnya bermula pada 13 bulan Januari ini. Dan Baginda menegaskan, bertitah bahawa Baginda tak mau jumpa dengan orang politik sehingga tanggal 31 Januari. Itu titah Baginda mau menyelesaikan, menguruskan negeri Johor, sebab banyak tugas-tugas yang perlu dilaksanakan daripada menghabiskan masa untuk berjumpa dengan orang politik yang tak ketahuan hal. Sebab itu Baginda menyatakan, I don't want to see all these politicians at this moment. Sebab Baginda nak menyelesaikan, maklum saja nak serah tugas pada anak anda Baginda untuk mahkota, untuk resume sebagai sultan dan pemangku sultan di Johor. Jadi pada bagi Baginda, tuanku mengharapkan agar tak mau jumpa orang politik lah sehingga 31 Januari. Kalau begitu keadaannya, macam mana yang kata langkah itu, langkah ini, yang suka tak suka, pulang pada istana. Yalah. Ismail, saya nak jelaskan juga Saudara Ismail, mungkin saudara di sini kurang
mendapat berita. Saya mendapat berita daripada teman-teman di Kuala Lumpur dan mengatakan mula-mula sekali ada mengatakan pada 1 Januari dulu. Kononnya usaha untuk memikat warga daripada ahli Parlimen UMNO. Maka timbalan Presiden UMNO katanya nak akan dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri. Kemudian tiba-tiba 2 hari kemudian beralih pula. Hilang nama itu. Timbul pula nama Tan Sri Muhyiddin, nama Isyamuddin dan juga ahli Parlimen Kemaman yang berhormat Dr. Sam Samsuri. Itulah yang diapungkan setakat ini. Tetapi bagi saya kononnya mengatakan bahawa inilah 3 nama yang akan disembahkan pada tuanku dan saya melihat bagaimana orang UMNO nak sokong. Bukan ada pemimpin UMNO di situ. Macam mana UMNO nak sokong? Satu hal, UMNO Barisan Nasional dia ada 30 kursi. Saya tengok juga bila dia mengatakan bahawa ada 120. Tak gitu Ustaz Ismi? Ya, laporan 120. Katanya 120. Jadi ada 37 daripada kerajaan Pakatan Harapan. Katanya katanya 37. Apa itu tiba-tiba melompat ada 120. Saya kata tang mana datangnya 120? Kalau 37 daripada UMNO, daripada Pakatan Harapan dan sebagainya, sedangkan Perikatan Nasional cuma ada tinggal 69. Ya. 5 orang dia dah melompat dah. Bukan mengalihkan sokongan. Ini yang saya katakan kejar. Mereka mengejar, tapi kalau berdasarkan pada 69 campur dengan 27 kalau 27 69 baru ada 106. Sedangkan untuk tubuh kerajaan pun sekurang-kurangnya 112. Ya, 12. Saya nampak benda begini mengarut habis. Mengarut sungguh-sungguh. Tapi saya tak maulah nak mengatakan itu dan ini. Tetapi terbaru yang saya dapat 8. Itu yang saya kalau saya ingat tak dalam 2-3 minggu dulu. Saya mengatakan besar kemungkinan 168 orang. 100 Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendapat sokongan sejumlah 168 lebih daripada 2/3. Ya. Boleh you ulas sikit ni? Pandangan saya macam ni lah. Ya. Kalau cakap tukar kerajaan ni, sejak sebelum PRN negeri pun nak tukar kerajaan. Tak tukar juga. Sekejap bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, 12. Sekarang bulan 1 pula orang kata akan berlaku pertukaran kerajaan. Ada kata 15. Nak habis ni, bulan 1 ni. Tu aku tak nak jumpa pula tu. Jadi sebenarnya, pada pendapat saya lah, perkara-perkara ni lebih pada ke arah mencuba nasib sajalah. Itu je lah kan. Sebab kalau ikut Akta Anti-Lompat Parti, kita tak boleh lagi tukar kerajaan melalui statutory declaration ataupun melalui SD. Kan? Maknanya kalau nak buat tukar kerajaan, kena melalui pilihan raya ataupun melalui en bloc parti. Ya. Mana sokongan mesti datang dari en bloc parti-parti ni. Jadi bila kata melalui SD ni, kita rasa apa guna kita wujudkan Akta Anti-Lompat Parti kalau sistem sokongan melalui SD masih boleh digunakan. Mana akta itu tidak dihormati lah oleh pihak-pihak yang cuba nasib ni. Kukut boleh runtuhkan kerajaan, boleh jadi Perdana Menteri, menjadi menteri. Kan? Tapi saya rasa benda tu takkan berlaku lah. Saya tak nampak dia punya ada logikanya. Dan macam saya katakan 2-3 malam tu pun saya dah bercakap, tapi masih lagi kenapa masih lagi orang boleh percaya dengan cerita-cerita sebegini? Boleh you jelaskan? Kenapa orang masih percaya dengan cerita-cerita? Bagi saya dongeng lah ni. Yang ada pihak yang boleh percaya sebab yang memainkan isu-isu ni, naratif ni adalah pemimpin dalam Perikatan Nasional. Utamanya Datuk Seri Sanusi contohnya yang acap kalilah mengeluarkan kenyataan akan berlaku pertukaran kerajaan. Lepas tu TikTokers, Facebookers, PN yang sentiasa membangkit isu tukar kerajaan. Ada 4-5 orang tak payah sebut nama lah kan. Benda ni bila diulang-ulang selalu, jadi benda yang tak betul pun orang ingat betul. Ya. Kan? Kalau benda tu kita bohong pun, tapi kita ulang hari-hari, orang percaya yang kebohongan itulah kebenaran. Hakikatnya benda tak berlaku. Kalau nak berlaku, kenapa tidak berlaku bulan 8? Betul. Bulan 9, bulan 10. Kenapa nak berlaku bulan 1? Kan? Jadi
Bagi saya lah sebagai rakyat lah, saya cakap sebagai rakyat kan. Ya, ya. Bukan sebagai ahli politik, sebagai rakyat. Hmm. Yang terbaik tunggu pilihan raya ke-16 lah. Kita bagi peluang kepada rakyat Malaysia untuk buat keputusan memilih siapa yang boleh jadi kerajaan. Hmm. Dan kita sudah maklum kerajaan yang ada hari ini pun bukan kerajaan yang menang pilihan raya. Ya. Kerajaan yang ada ni kerajaan yang ditubuhkan melalui sokongan M Block Parti. Ya. Kan? Maka tubuh kerajaan yang ada hari ini. Kalau tengok angka-angka sokongan ahli parlimen berkerajaan dia meningkat. Ya. Trend dia meningkat daripada 147, 148 naik sampai 152, dikatakan bakal meningkat lagi. Tapi kita harus ingat, sokongan ahli parlimen Perikatan Nasional kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan mereka lompat parti. Okey. Mereka menyokong tanpa Lompat. bertukar parti. Jadi kedudukan mereka sebagai ahli parlimen tu kekal lah. Kan? Itu dia. Artinya kalau mereka melompat, itu mana kena mengosongkan kursi itu. Automatik lah. Di bawah akta lompat parti. Tetapi kalau mereka tidak mengosongkan, mereka tidak melompat, mereka cuma sokongan. Ya. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Sedangkan, dan bila mereka bercakap soal bulan Januari, saya pun hairan juga kerana parlimen cuma bersidang pada 26 Februari. Ya. Tuanku angkat sumpah pada 31 Januari. Sekarang ni pun tuanku sudah pun belum 13 bulan ni akan memulakan tugas-tugas. Tapi bukan semestinya menangani soal ini saja. Banyak cerita lain saya. Seri Paduka Baginda, Seri Paduka Baginda Tuan Agong yang sekarang ni lah. Pun telah menghadapi cabaran yang hebat lah. Berlaku 3 pertukaran kerajaan lah. Di bawah pemerintahan beliau lah. Yang pertama pertukaran Pakatan Harapan 1.0 PH 1.0 to PN 1.0. Lepas tu berlaku pertukaran daripada PN 1.0 to PN 2.0 lah. Datuk Seri Ismail Sabri. Dan berlaku lagi satu lagi pertukaran kerajaan melalui pilihan raya tapi tak cukup menjerti. Sokongan M Block Parti tertubuh kerajaan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Jadi adakah akan berlaku lagi pertukaran kerajaan di bawah Seri Paduka Baginda Tuan Agong? Bagi saya tidaklah. Sebab ini masalah individu tertentu. Mungkin dia orang bimbang, mungkin dia orang takut. Dan sebagainya, saya tak tahulah sebab apa yang terlampau kelang kabut nak tukar kerajaan. Adakah ini jadi tradisi politik Malaysia ni? Kalau dulu tak pernah berlaku macam ni. Kita rakyat, kami rakyat, kita dah melalui banyak kerajaan tukar tanpa melalui pilihan raya. Kita dah banyak kali lalui. Dia tak bawa kebaikan ke rakyat pun. Tak bawa kebaikan kepada ekonomi negara pun. Kita nampak lubang hutang negara ni semakin hari semakin bertambah. Betul. Kalau berlaku lagi pertukaran kerajaan nanti, hutang akan bertambah lagi. Pelabur akan cabut lagi lebih ramai lagi. Lantang pukang pula lagi. Yalah. Sebab nak datang ni 230 bilion dah nak mula dah ni. Yalah. Jadi tu, kau ni, Datuk Seri Anwar ni baru jadi menteri setahun lebih. Kan? Beliau bukan ada tangan ajaib, kaki ajaib. Betul. Dia kena masa. Kan? Tak boleh kan bagi masa kat dia selama sepenggat. Kalau dia tak bagus, pilihan raya ke-16, tukarlah. Betul? Semua orang puas hati. Kan? Kalau nak tukar melalui SD ni, tak gunalah wujudkan akta anti lompat parti lah. So rakyat ikut undang-undang lah. Kan? Kena pakai tali pinggang, kereta, kena pakai helmet. Kena semua ikut undang-undang. Kalau orang politik, ahli parlimen tak mau ikut undang-undang. Siapa nak ikut? Betul. Rakyat disuruh ikut undang-undang. Tapi ahli parlimen tertentu tak mau ikut undang-undang. Kan? Sikit-sikit nak SD, tukar kerajaan. Habis hari itu wujudkan akta yang dilompat parti atas kepentingan siapa? Kan? Kepentingan pihak-pihak tertentu kerana ketika itu berkuasa, kan? Bila tidak berkuasa lagi, dah mula kelang kabut kata akta anti lompat parti itu tak boleh menyekat. Tak boleh menyekat. Bagaimana? Jelas. Kan? Mana-mana ahli parlimen atau ahli dewan rakyat tidak boleh bertukar parti. Mana kalau kata mana-mana ahli parlimen yang dalam parti-parti kerajaan ni lah. Kan? Dia nak sokong kepada sebelah sana. Kan? SD dia tak laku. Kalau dia nak sokong juga, dia kena bawa Barisan Nasional ni pergi sokong kepada Perikatan Nasional, baru laku. Adakah mereka dapat sokongan M Block Parti? Kalau setakat sokongan individu tak laku. Kan? Di pandangan saya benda ni mengaruh lah.
Mengarut, menyakitkan hati dan menyakitkan kepala rakyat nak fikir masalah ni. Ya. Kan? Dan saya merasakan bahawa kenapa fikiran rakyat dipersendakan. Itu yang saya rasa tersinggung lah juga apabila mereka pemain-pemain di media sosial seolah-olah nak memperbodohkan rakyat. Apakah rakyat tidak dapat berfikir secara matang, secara logika, dari segi perundangan macam Saudara Ismi sebut tadi, kita ada dia punya aktanya, kita ada perlembagaannya. Cara nak merubah seorang Perdana Menteri bukan hanya sekadar aku ambil sumpah saja. Dia mesti melalui proses-proses. Pertama, saya dah bercakap dan letih Saudara Ismi. Saya mengatakan pertama sekali, seorang Perdana Menteri itu boleh berhenti kalau dia sendiri nak berhenti. Ataupun dia mati. Yang kedua, jika dia disahkan gila. Kan? Yang ketiga, dia menghadapi usul undi tidak percaya di kalangan 222 ahli parlimen. Di parlimen. Itu sajalah. Lain tak nak jalan lain. Kalau menghadap agung tu untuk apa? Untuk tujuan apa? Sila ni. Kalau kita semua dah tahu SD tu tak boleh diguna pakai untuk menukar kerajaan. Sebab ada anti-hopping law. Kan? Yang telah diwartakanlah pada Oktober 2022. Sekarang ni dah 2024. Betul? Benda tu diwartakan 2022, maknanya dikuat kuasa Oktober 2022. Jelas tu. Kan? Jadi kalau kata SD tu tak boleh digunakan pakai untuk menghadap Seri Paduka Baginda Bertanggung, jadi kenapa perlu diusahakan untuk dibawa menghadap? Kan? Kecuali mereka ada sokongan en bloc parti. Mi, adakah tujuan ni mempertahankan Saudara Anwar Ibrahim atau bercakap yang benar ni? Saya tak saya ni bukanlah mempertahankan mana-mana pihak. Tapi kita bercakap ikut lunas undang-undang lah. Sebab kita rakyat kena ikut undang-undang. Betul? Naik motor kena pakai helmet, road tax kena ada, insurans kena ada, lesen kena ada. Betul, kita rakyat. Dan ahli politik yang bertaraf ahli parlimen wakil rakyat kena juga ikut undang-undang. Terutama undang-undang berkaitan dengan Akta anti lompat parti. Satu je akta anti lompat parti saja yang kena ikut. Kalau itu pun tak boleh ikut macam mana handam? Undang-undang tu dia orang yang buat juga. Dia orang yang buat undang-undang, dia orang juga yang nak melanggar undang-undang. Adakah perkataan matlamat menghalalkan cara ni hanya halal untuk ahli parlimen tertentu dan haram bagi rakyat ni? Kita bina undang-undang tu, kan? Kita sendiri nak tentang undang-undang tu. Jadi macam mana? Adakah Malaysia negara koboi yang kalau dapat sokongan cukup SD kita boleh tukar kerajaan? Naik kerajaan baru, bila ada orang tak puas hati tukar lagi kerajaan. Sampai bila kita nak teruskan tradisi tukar kerajaan? Betul. Nah, saya juga tak tahulah, saya merasakan ada agenda tersembunyi ni saya kata. Untuk mereka nampak bahawa Yang Amat Berhormat PMX Yang Amat Perdana Menteri dia serius mahukan agar pihak penguasa tegas dalam melaksanakan undang-undang khususnya pencegahan rasuah. Saya nampak dari segi itu. Jadi bila mereka dah miang, belum merasakan ni kalau masih lagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia kata kami tak selamatlah. Contohnya sekarang ni menantu pun tak balik-balik sampai hari ni lagi. Kan ni? Bab undang-undang ni kita kena ikutlah. Bahkan ni buat, bagi tanggunglah. Kalau kita tak boleh tanggung, kita jangan buat. Betul. Tangan yang menjinjam, bahulah yang memikul. Bab SPRM nyasat orang politik, siasatlah. Bab undang-undang ni bukan dia kenal, ada mata, ada hati, ni orang politik, ni orang biasa, yang ni kayangan, yang ni tengkujuh, orang biasa. Dia tak kira. Betul lah. Dan takut, dan apa perlu takut untuk siasat? Kalau kita tak salah, tak perlu takut. Jadi biarlah SPRM menjalankan kerja-kerja dia untuk membersihkan Malaysia daripada perkara-perkara yang tak baik. Sampai tak balik-balik lalu lagi, wahai pula ni. Yang tak balik tu sebab apa? Sebab dia takutlah. Mungkin ada salah. Apakah dia ada pertemuan waktu di Kelantan tu? Wallahualam tak tahu. Kan? Kalau tak ada masalah, kenapa nak lari? Betul? Dulu masa dia orang nak jatuhkan Datuk Seri Najib Razak dulu pun mereka mengisu nak lawan rasuah sebagainya. Dan ni bila kerajaan melawan rasuah,
kenapa ada pihak yang gelabah? Itu masalah dia saya rasa. Saya rasa ini saya lebih yakin ke arah itulah Ismi daripada mau menegakkan demokrasi. Kalau ikut demokrasi memang Pakatan Harapan dia dapat rakyat dah buat keputusan walaupun SB kata tak boleh tubuh kerajaan betul. Tapi dia adalah majoriti di kalangan minoriti. Pakatan Harapan dia ada 82 kursi. Perikatan Nasional ada 74 kursi. 70. Kalau ikut 74 lah. Kalau dua-dua parti ni nak dibandingkan dia punya mana lebih besar, tentulah Pakatan Harapan. Yang duk picak, kalau kamu rasa menyesal, kenapa sekarang nak tebuk? Dulu dah ada peluang. Saya bercakap dengan saudara salah seorang tetamu saya lah waktu mereka datang ke AHF studio. Dia mengatakan bahawa dah dapat peluang, kamu tak nak, kamu tolak. Bila tak dapat kerajaan, kamu rasa geli, mula nak jatuhkan kerajaan yang dibentuk atas demi majoriti, dia demokrasi, dia ada 82, UMNO ni datang hanya untuk membantu menubuhkan kerajaan. Tak gitu Mi? Sila Mi. Betul lah cakap tu. Saya kata sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni en blok parti. Bukan individu tertentu dalam UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim en blok parti. Bukan tekan UMNO, malah parti-parti komponen berbaki dalam Barisan Nasional juga memberi sokongan kepada beliau untuk tabalkan sebagai Perdana Menteri Act. Betul. Dan berbeza hari ini, rumus yang dia orang ada 120 kursi itu, adakah sokongan itu daripada en blok parti ataupun individu ahli parlimen dalam mana-mana parti? Dan kalau individu tertentu dalam parti ahli parlimen ni beri SD sokongan, benda tak laku. Undang-undang kata tak boleh lah. Degil kan apa hal? Kalau nak dilanggar undang-undang tu, kenapa wujudkan akta tu? Persoalannya. Semua ahli parlimen pada waktu menyokong rang undang-undang anti lompat parti pada waktu tu. Tak ada yang menentang. Betul? Dia ikutlah undang-undang tu. Dan kalau mereka nak juga jadi kerajaan, dapatkan sokongan secara mutlak dari parti-parti. Senang habis cerita. Dia dah ada peluang nak jadi kerajaan waktu tu. Mula-mula tu. Kalau dia campur antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan, selesai masalah. Tak ada masalah apa pun. UMNO tetap kekal sebagai pelbagai. Kita jadi memangkang kan. Balut dia orang pula kan. Senang. Tapi UMNO tidak berhasrat untuk lakukan tebuk sana tebuk sini. Bukan? Dah ada peluang dah pun. Dah ada peluang, tak mau ambil peluang. Lepas tu menyesal. Lepas tu menyesal, dia cari jalan nak runtuhkan kerajaan. Kalau dia orang boleh runtuhkan kerajaan yang ada hari ini pun, adakah mereka akan berlaku lebih baik daripada yang ada? Sebab Mahathir Yassin contoh, dah pernah jadi Perdana Menteri. Bukan selesai masalah, bertambah berbagai-bagai masalah yang ada lagi. Betul tak? Okey. Tak, saya tengok juga nama-nama yang sebut tu, kalau lantik katalah Tazimuddin, kita dah biasa rasa, bukan tak rasa macam ni cakap tadi kan. Penat tak? Saudara di sini pun macam mana di Manjung ni? Kesan daripada tu sampai hari ni tak selesai lagi tak? Betul. Saya sekarang ni sengsara lah. Saya sebenarnya nakkan kerajaan yang stabil saja. Okey. Saya tak berapa gembira lah bila tengok keadaan tak stabil sebabkan gila kuasa. Gila kuasa nak kembali di kerajaan, gila kuasa nak pegang jawatan, gila kuasa lah. Penyakit gila kuasa di kalangan ahli parlimen tertentu ni menyebabkan masalah yang berat kepada rakyat lah. Ismi tertekan Saya agak tertekan lah. Si nak tukar kerajaan untuk apa? Siapa yang untung tukar kerajaan ni? Masa dalam PKP tadi teruk juga Ismi kena tak? Masa PKP teruk. Sekarang ni nampak okey sikit lah. Boleh berdikari lah. Dia bukan kata baik sangat hari boleh tarik nafas lah. Zaman bosku dulu berkali-kali ganda lebih baiklah dari zaman hari ni. Tapi saya sedia faham lah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ambil alih kerajaan, lubang dah besar. Mana hutang tu ada 1.5 trilion ke atas. Nak kambuh tu. Dia nak kambuh hutang, terpaksalah memperlahankan projek-projek yang tak penting kepada rakyat dan negara. Dan saya tengok cara kepimpinan beliau hari ini lebih mengutamakan rakyat
terutamanya golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Ya. Kan? Saya nampak okey lah. Betul lah. Jadi kalau kita nak tukar kerajaan, nak naikkan seorang lagi Perdana Menteri yang baru, adakah dia akan bawa kebaikan berakyat? Adakah dia akan berlaku lebih adil kepada rakyat? Adakah dia akan melawan rasuah sebagainya? Saya pun tak tahulah. Saya pun takut dah sekarang ni. Takut dengan keadaan Saya ni. seorang pejuang rakyat pun rasa takut. Macam mana ni saudara Ismi? Bukan takut atas peribadi saya tau. Takut maksudnya takut apa nak jadi dengan Malaysia ni. Ya. Apa nak jadi? Tak habis-habis orang politik buat masalah. Semua masalah datang daripada orang politik. Bukan datang daripada rakyat. Ya. Rakyat Malaysia cukup baik tau. Rakyat diadu dombakan. Hidup dengan penuh harmonis, diadu dombakan perkauman. Dalam beragama, kita saya tengok lebih teruk lagi sekarang ni. Orang tu tuduh orang ni, orang tu tuduh orang ni, agama ditunggang. Dan dari segi politik pun nampak gayanya cuba diwujudkan suasana tak ada kestabilan. Jadi kalau saudara Ismi bimbang, saya apa tak tahu jalan. Saya tahu tu. Dulu saudara Ismi sebelum PKP tu nampak gaya moncah lah, orang kata tak. Hidup tu boleh agak-agak tegap sikit lah di lumut ni tak. Boleh lah. Tapi bila kena PKP tu, merudu babih tak. Saya bersimpati dengan beliau. Dan bukan sahaja saudara Ismi, kawan-kawan saya yang lain pun. Saya ramai kawan-kawan saya. Dan untuk bangkit balik tu, macam kata Ismail lah, lubang dah besar. Sebab terpaksa berhutang, terpaksa meminjam untuk meneruskan kehidupan. Bukan untuk meneruskan perniagaan. Kalau kita nak marah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pun tak guna. Ya. Nak marah dia untuk apa? Dia bukan mengambil alih kerajaan ketika keadaan sangat baik. Kalau dia ambil waktu daripada Datuk Seri Najib, okeylah. Boleh, kita marah. Ini dia ambil alih kerajaan dalam keadaan yang sangat genting. Tapi saya nampak okeylah, dia masih boleh bayar gaji ke kalangan awam, boleh bagi bantuan, okeylah. Ya. Sentimen perkauman dan sebagainya, benda tu tak relevan lah untuk kita bangkitkan dalam keadaan politik hari ini. Sebab itu saya nampak, saya nampaknya Datuk Seri dia tenang, dia relax saja. Hampa nak buat apa-apa buat lah, dia buat terus kerja dia lah. Cuma semalam bila dia habis semalam Jumaat, dia dapat tahu pegawai dia, bekas pegawai dia tu dapat rawatan di jantung di hospital IJN. Jadi kebetulan begitu dia dapat panggilan mengatakan adik-adik pun turut menerima rawatan. Jadi dia kata sin dia ada di situ, apa salahnya dia antara dia adik-adik pun dulu kawan. Tapi mulalah orang kata mengatakan tak boleh jumpa adik-adik, tak mau jumpa dia apa semua. Saya kata kalau benar itu berlaku, apa punya orang macam ni SB? Ya, ni bagi. Saya cakap soal politik. Sekarang ni apa jadi kat Malaysia hari ni? Pahaman politik tu boleh memutuskan silaturahim. Ya. Sepatutnya tak berlaku. Betul tak DS? Ya. Yang kedua ni saya pun tak apa nak berminat lah dengan cara politik kata nak mengata ni. Betul. Macam yang berlaku dalam sebelah sana lah. Duk kata macam-macam benda hak tak betul pun depa kata dijajah hari. Benda hak dia PM kata betul, depa kata tak betul. Ada orang kata ada jahil lah, sesat. Saya kadang-kadang sedih lah. Ya. Patutnya kita tonton dulu ucapan dia dan rujuk dulu. Buat mesyuarah dulu. Betul lah ke? Adakah betul dia kata begitu? Begitu kan. Kadang-kadang kalau nak cakap lah, susah lah pasal nak cakap kan. Saya pun tak minat nak kata kepada mana-mana pihak lah. Saya cakap pun cara orang kata tak sebut nama lah kan. Ya. Dia macam kata Pacu lah. Dia kata akhirnya cerita peribadi dibawa ke politik. Itu yang rosak tu. Rosak. Dan orang bangsa lain duk tengok kita, mereka seronok. Tak itu. Hampa berdoa-doa lah, mereka tepuk tangan. Mereka terus menimba. Jadi kita sibuk politik. Bila masa kita nak cari rezeki, bila masa kita nak menambah ekonomi, kita asyik bergaduh saja lah. Sedangkan dasar kerajaan tak dapat diberi tangani sebaik mungkin. Tak gitu Ustaz Ismail? Ya, sekarang ni pun kita kan tahulah keadaan geopolitik dunia pun tak ubah baik. Kita nampak di Eropah Timur berperang. Kita juga tahu setelah berlaku perang di Palestin. Saudara Ismail ni kuat sangat menyokong. Saya tengok kat luar rumah saudara dia dengan bendera Palestin. Kuat saya memang kuat sokong lah. Apa benda ni bukan kata sunat wajib. Sunat wajib. Wajib sokong. Bukan sunat. Kalau sunat tu lain. Wajib ni macam mana pun kena sokong lah Palestin ni. Kita memang
sokong habis-habisan lah. Itu yang mampu kita buat. Ya. Kalau kata kerajaan nak peluangkan senarai boleh pergi berjihad di Palestin ni, saya rasa ramailah rakyat Malaysia ni akan isi bola pergi sana lah. Ya, sedangkan kalau saya datang ke kawasan Seri Manjung ni, ada rumah yang banyak bendera Palestin tu. Itulah rumah saudara Ismi Rakyat. Saya kata kuatnya dia punya semangatnya. Gigih saya. Ya. Wajib Itu bukan sunat, wajib. Sebagai seorang Islam, kita kena menyokong sepenuh-penuhnya. Ya. Saudara-saudara kita di Palestin, terutamanya Hamas yang sedang berperang dengan Yahudi ni. Sebab benda ni pada orang Islam lah. Tak ada pilihan. Saya nak tangani pandangan saudara Ramli Din ni. Saudara Ramli Din kata, yang PMX sibuk nak pergi jumpa ulama tu, buat apa? Biarlah dia di Rotan. Orang yang nak menjatuhkan kerajaan perpaduan, buat apa nak tengok? Itu pandangan saudara ini Ramli Din. Itu kalau kita tengok atas faktor politik. Ya. Kita tak boleh tengok atas faktor politik. Maksud kita orang Islam, takkanlah kita putus saudara hanya kerana dia orang satu, saya orang UMNO, kena putuskan saudara. Tak boleh kan? Kalau orang sakit perlu tengok. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ni PKR, ketua kerajaan. Tuan Guru Jadi ni Presiden PAS, lawan kepada ketua kerajaan. Tapi dari segi hubungan silaturahim masih sama. Mengucap dua kalimah sahaja, bangsa yang sama, perjuangan yang sama. Kenapa perlu musuh sampai tak boleh jumpa langsung bila sakit? Jadi kalau ada pihak-pihak mengatakan tak boleh jumpa tu, saya rasa tak boleh jumpa sebab apa? Dendam lah. Tak boleh. Kalau kata parti lain lah, parti apa pun saya tetap bersahabat, tak putus saudara. Betul. Kita berbeza fahaman politik bukan bermakna kita putus silaturahim. Nak mutuskan ikatan silaturahim. Betul. Fahaman tu sesat tu. Fahaman itu sesat Sesat lah kalau kata hari ni saya UMNO, kawan tu parti lain, makna saya dengan dia tak boleh nak bersaudara, tak boleh berkawan. Tak betul tu. Sebab Rasulullah mengatakan kalau kamu memutuskan silaturahim selama 3 hari berturut-turut sama Islam, maka pintu syurga itu tertutup untuk kamu. Tak gitu? Itu pahaman saya yang saya baca lah. Saya tak pertikaikan benda tu betul. Jadi tak boleh memutuskan ini sampai kawan nak pergi tengok. Bagi saya melihat murninya hati seorang pemimpin. Bukan nak berlakon pun, kebetulan di sana nak tengok. Tapi tiba-tiba orang kata macam-macam, pulanglah. Saya kata Rata Pakasih, dia kata, ya Nabi pun santuni Yahudi. Ini keadaannya. Jadi kita bercakap soal Islam, kita bercakap soal agama, tapi kita tidak mempraktikkan. Tapi agama itu hanya dijajah semata-mata untuk mencari pengaruh. Itu keadaannya saya. Okey, berbalik pada langkah. Saya tak tahulah langkah ke mana ni. Langkah kesesatan. Pak Cu kata langkah sana, langkah sini, langkah long lai lah kata Pak Cu langkah. Jadi yang terbaru tu orang kata langkah Dubai lah. Ni saya nak bertanya saudara, apakah saya dah yakin ahli parlimen dari Perikatan Nasional ini akan menyokong sebelah sana? Saya tak faham soalan. Apakah saudara yakin bahawa adanya ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional yang akan bersama-sama, kecuali yang 10 orang tak cerita lah. Sebab dari awal lagi pun mereka memang tidak bersama dalam penubuhan, bila tidak pasal. Mana ahli parlimen kerajaan ada ni menyokong kepada gerakan langkah Dubai Tauhid ni. Bagi saya rasa tak ada lah dia. Tak ada. Rumus lah. Saya dapat logikanya, kalau melainkan, kalau sokong naik pangkat lain. Sebab semua tu dah ada menteri. Takkanlah orang macam contoh saudara Khalid Nordin. Okey? Ya, Muhammad Khalid Nordin sebagai naib presiden UMNO. Dia pun diletakkan sebagai menteri pertahanan. Takkan dia nak berundur? Takkan nak bersokongan pada sebelah sana? Begitu juga Tun Mak Hassan yang orang sebut macam ni, tujuan mereka melaga-lagakan supaya UMNO ni berbalah dalam dalaman UMNO. Sebutlah nama kata Tun Mak Hassan, sedangkan mengikut kata saudara Luqman Adam, dia kata waktu dia sebagai ahli majlis tinggi sama-sama dia orang, dia bertanya, dia kata Tun Mak Hassan kata tak ada. Kan? Apa tujuan disebut nama Tun Mak Hassan pula dijajah? Sedangkan
Kalaulah Tok Mak Hassan tu diangkat jadi Perdana Menteri itu ada kemungkinan lah juga. Tapi yang terbaru katanya calon untuk tinggal Perdana Menteri yang akan disembahkan seandainya langkah itu berjaya. Seandainya 3 nama saja, Tasimuddin, Isyamuddin dan juga ini Dr. Sam. Tiga-tiga tu bukan datang dari UMNO. Isyamuddin pun sendiri sekarang kena gantung. Apa pula kedudukan timbalan presiden? Takkan nak tengok benda begitu dia nak sokong. Bagi saya lah, bagaimana dengan Azalina, bagaimana dengan Datuk Nurani, bagaimana dengan Samsul Nasarah, begitu juga menteri-menteri yang lain yang menang dalam pilihan raya. Yang antara Tengku Zamrul, antara Dr. Zamri Abdul Kadir, tak boleh kira. Sebab mereka adalah senator, dia tak ada undi. Bila diundi nanti, senator ini Tengku Zamrul, Tengku Aziz, senator Dr. Zamri Abdul Kadir, dia tak boleh dianggap kira undi, dia tak ada undi, kan? Jadi bagi saya yang daripada 26 daripada UMNO yang ditori mula-mula penubuhan cuma 10 orang. Kalaulah nak menolong yang mungkin lah ni. Dia patut dia orang nak, kalau betul-betul lah dia orang ada sokongan. Ya. Lakukanlah undi percaya ke undi tak percaya kepada PN dalam dewan habis cerita. Ikut undang-undang. Tunggulah dia kata. Tak payah nak sebut langkah Dubai lah, langkah itu, langkah ini. Saya pula dikabarkan, katanya pula adalah bahawa wang-wang yang sepatutnya dibawa masuk ke negara kita ini tersadai pula dekat hilang. Hilang tak tahu ke mana. Kononnya nak dibagi pada orang penyokong dan sebagainya. Dan katanya pula yang akan dapat hanya mereka daripada kerajaan Perikatan Pakatan Harapan. Jadi macam mana orang Perikatan Nasional kita boleh tengok? Dia tengok gitu aja lah. Awak bodoh sangat cerita ni. Kalau saya lah orang Perikatan Nasional, kalau saya lah wakil daripada Bersatu, kalau saya lah wakil daripada PAS, kan? Orang lain dapat 50 juta, 100 juta, saya tak dapat sekupang pun. Takkan saya nak sokong? Mi, you fikir macam mana Mi? Sebab tidak ada perkabaran mengatakan bahawa ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional akan mendapat mimah politik sebagaimana yang bakal diperolehi oleh ahli-ahli parlimen yang dikatakan mungkin untuk menyokong mereka. Ada nona nilai 50 juta lah, 100 juta lah katanya. Jadi apakah wakil-wakil rakyat ahli parlimen daripada PAS dengan Perikatan Nasional, daripada PBM, Parti Bersatu, dia pun boleh terima? Saya rasa tak boleh terima sebab sekarang ni bila dia orang tak dapat peruntukan parlimen pun dia orang dah riuh dalam Dewan Rakyat. Apatah lagi kau tak dapat yang itu. Apatah kalau kau tak dapat benda tu. Benda tu saya tak tahulah betul tak betul Itu rumus kan. Mestilah dia orang marah kalau begitu kan. Habis kalau begitu boleh berjaya ke? Tak tahulah kadang nak berjaya tu susah, tapi dalam politik tak ada yang mustahil. Betul. Kita faham sebab apa? Kumpulan yang menggerakkan rancangan nak menjatuhkan kerajaan ni kumpulan yang tersepit, yang terdesak, yang sanggup berbuat apa saja untuk menyelamatkan diri dan nyawa mereka. Cuma saya yakin ahli-ahli parlimen sebelah kerajaan pun akan mempertimbangkan berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus kali sebelum memberi sokongan kepada pihak tersebut. Kita bimbang kalau kita pergi sokong dia orang kata ibarat melepaskan anjing tersepit. Kita bimbang perkara tu berlaku. Dia orang salah-salah ahli-ahli parlimen dalam belah kerajaan pun tahu. Sangat dia tahu. Kita umpama melepaskan anjing tersepit. Dan kita pernah menghadapi apabila berlaku langkah Sheraton, minta kita sokong lagi kita kena balun mengenara. Kita kena balun mufakat nasional dipecahkan oleh mereka. Selepas langkah Sheraton, ibarat melepaskan anjing tersebut. Dia terlepas sepit tu, dia menyalak kepada kita balik. Dia gigitnya kita balik kan. Last kali apa jadi dengan Parti UMNO? Naik presiden jadi Presiden turun naik mahkamah. Kan jadi orang kena tuduh di mahkamah. Mantan presiden simpan ke dalam penjara. Kan? Nampak? Sama juga hari ni kalau kata hari ni mereka nak menggerakkan rancangan sekian ni, nak angkatlah mana-mana lah. Kan tak kira yang jawatan yang tentu nak angkat sebagai menteri timbalan, dia akan menyebabkan perpecahan pada parti kita saja. Nah, saya apa yang SB cakap tak ada kebenaran juga. Waktu langkah Sheraton, saya ingat lagi peristiwa tu. Saya berada di Janda Baik waktu itu, kita ada retreat dengan PAS masa itu.
Jadi PAS kata mari kita turun Kuala Lumpur sebab ada perubahan politik. PAS minta kita sokong. Ya, sokong. Bila dia sokong waktu itu, apa yang kita minta kita tak dapat. Jawatan-jawatan semua dapat jawatan Kementerian Cahaya aja. Satu. Kemudian akaun UMNO masih terus dibekukan. Dua. Yang ketiga, dilaga-lagakan, dipecah-pecahkan. Yalah. Mantan Presiden UMNO sumbat ke dalam. Presiden UMNO turun naik mahkamah selama 5 tahun. Orang kata dulu sama kamu. Naik presiden pula jadi Perdana Menteri. Jadi, Mi macam mana Mi? Ya, bila jawatan yang lebih rendah daripada yang lebih rendah daripada ketua lah timbalan kan nak presiden diangkat sebagai Perdana Menteri, dia akan mewujudkan ketidakstabilan dalam parti tersebut. Ya. Dan implikasinya macam yang berlaku pada UMNO hari ni lah. Yang berlaku pada UMNO hari ni lah, kita kalah teruk di pilihan raya ke-15 berpunca daripada Ni ya. naik presiden ditabalkan sebagai Perdana Menteri. Betul? Dan benda kesan tu tengoklah, Perlis hilang habis semua. Kedah teruk. Kedah kayu, Terengganu ruyuk habis. Perak penat. Kan? Sampai kita menang 26 kerusi yang menang ni, paling kecil dalam sejarah perubahan. Tak pernah berlaku. Kan? Di punca sebenarnya kerana bukan sekadar kerana pihak lawan yang menekan kita, tapi disebabkan bila naik presiden diangkat sebagai Perdana Menteri mewujudkan ketidakstabilan dalam parti. Dan ada usaha-usaha menyingkirkan presiden, timbalan presiden untuk mengambil alih jawatan tersebut supaya kekal sebagai Perdana Menteri. Kan, sedangkan naik nama dimajukan atas sokongan parti. Betul tak? Kita nampak masa tu Perdana Menteri dengan UMNO macam ada renggang teruk pada waktu tu. Pasal Ya. krisis yang teruk. Suruh buat pilihan raya dia tak mau buat. Kan? Dan macam saya lah saya sebagai ahli parti lah, ahli peringkat bawah ni. Saya menyokong segala keputusan parti. Ya. Itu saja. Parti man lah. Mana ni parti buat keputusan bersama dengan kerajaan perpaduan, saya sokong. Dan hingga ke saat ini pun parti kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kekal menyokong kerajaan perpaduan, makna sokongan saya pun sama juga. Kena kekal lah. Maksud pendirian politik saya mengikut parti. Ya. Okey. Nah, bagaimana pula saudara? Saya tengok sekarang ni tahun 2024 ini selain daripada fokus untuk mempertingkatkan ekonomi negara oleh Yang Amat Berhormat PMX, saya nampak bahawa dia tak perlu lidah sekarang ni. Hampa nak lompat apa pun, dia tidak akan menghalang. Cerita dia tidak akan campur tangan ataupun menghalang tindakan SPRM melakukan siasatan. Kan? Jadi banyak orang bertanya apakah ini dendam, dia buat tak tahu. Dia kata dia tak mau campur dan mulalah terbuka satu demi satu kes yang selama ini orang tak berani nak sebut, orang tak berani nak teduh dan dilihat mereka ni kebal dan sebagainya. Tiba-tiba siasatan itu sudah dibuka. Pandangan Saudara Ismi? Pandangan saya mudah je lah. Kita bagi SPRM buat kerja je lah. Kan? Kerana SPRM bebas menjalankan siasatan. Biarlah SPRM buat kerja dia. Kan? Memburu orang yang salah. Menyiasat orang yang betul. Bukan memburu orang tak salah. Menyiasat orang tak salah. Betul. Macam berlaku era Tun Mahathir jadi PM kali kedua. Dia pergi buru pemimpin yang tak salah. Dia pergi siasat pemimpin yang tak salah. Dia pergi lock up pemimpin yang tak bersalah. Betul? Secara keji. Betul? Gopok. Nampak sangatlah konspirasi untuk kenakan bosku Najib Razak, betul. Berbeza hari ini. Adakah hari ini Perdana Menteri menggunakan kuasanya supaya contoh SPRM ke PDRM mengenakan mana-mana pemimpin pihak dalam Perikatan Nasional? Tak ada. Presiden Bersatu masih bebas. Ya. Betul. Boleh pergi keluar negeri. Yang didakwa di mahkamah pun tak ditekan seperti mana pemimpin UMNO yang didakwa di mahkamah dulu. Akbar-akbar ni pun berlaku adil hari ini. Tak macam dulu. Ya. Dulu tertumpu kepada yang pertama Datuk Seri Najib Razak. Yang kedua Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Hari-hari suara bang, berita-berita duk cerita benda ni je. Hari tak ada. Ada seorang fokus pada kes Muhyiddin Yassin saja. Tak ada. Tak ada. Betul? Makna hari ini
media lebih adil. Maknanya lebih bebas lah. Ya. Jadi ertinya sekarang ni walaupun mereka disiasat tapi Perdana Menteri tak campur lah. Mereka tak ditekan. Betul. Mereka masih Boleh, bebas. bebas, tak tekan. Berbeza masa ketika bosku dan Datuk Zahid. Datuk Zahid di Ya, ramai lagi masa tu ada juga Tan Sri Syarif Samad kena, Tusak Agong kena. Ya. Bukan? Gambarannya boleh kata seorang demi seorang. Mereka tekan cukup-cukup. Malah ada segintir pemimpin kita yang terikut-ikut ontak mereka hingga jadi musang berbulu ayam dalam UMNO. Pun ada. Ada macam Anwar Musa. Ada ramai lagi. Betul. Kan? Yang menikam kita dari belakang lah. Gunting dalam lipatan. Ya. Sekarang tak ada benda tak berlaku dalam Perikatan Nasional ini. Kita biar terpulang lah. Kita tak masuk ke lambu mereka dah. Ya. Yang macam ahli parlimen mereka nak menyokong kerajaan, sokong lah. Tapi kita bukan lompat parti. Sokong kau sokong. Bukan ada paksaan pun. Bukan ada paksaan. Masa makin kekal sebagai ahli parlimen, parti pembangkang. Bukan ada pula kita nak ujung-ujung dia pemimpin ini kena tekan. Macam Tasimuddin masih lagi bebas untuk pergi luar negeri, boleh dibicarakan. Panggil lawyer, pulanglah. Tak nak pula campur tangan. Begitu juga banyak yang ceritanya bahawa macam anak Hamzah. Tunggu giliran lah. Dan saya tengok dalam media-media macam sosial lah, Facebook, TikTok, YouTube. Bebas. Ya. Nampak dalam TikTokers, banyak juga TikTokers Perikatan Nasional. Betul. Bebas dia orang nak keluar kenyataan apa pun. Siap maki lagi. Maki, tak ada pun tekanan. Dulu saya zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri yang kedua. 18 kali kena tangkap. 18 kali. Buka mulut kena tangkap. Buka mulut kena tangkap. Rumah kena sabu berkali-kali. Kan? Tapi saya tengok tak ada pun sampai tahap macam tu. Cuma dipanggil lah apabila ada aduan saja dah. Itu je. Itu pun yang top-top je kena. Dulu siapa cakap kena. Yang share pun semua kena. Oh, Datuk Seri Hasmi. Ya, hari ni berpolitik zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih selamat. Kebebasan besar tu ada. Berbeza di zaman Mahathir dan Muhyiddin. Kebebasan bersuara tu tersekat habis. Tersekat habis. Tak, ini secara ismi saya pun terkejut bila dia mengatakan bahawa beliau sebanyak 18 kali 18 kali tangkap. Letih orang masa tu. Kita memperjuangkan mufakat nasional dulu. Dan bila Muhyiddin Yassin bersatu, berjaya memecahkan mufakat nasional, dan pada waktulah saat yang saya paling kecewa sebenarnya. Boleh cerita kenapa saya kecewa dan sebagainya? Sebab bila tersebut penyatuan Melayu dan Melayu. Kan? Pada waktu itulah penyatuan Melayu yang terbaik yang kita ada. Mufakat nasional. Sepatutnya ketua parti UMNO, ketua parti PAS kena ada pendirian. Bukan telinga nipis. Okey. Last kali apa jadi mufakat nasional? Berpecah. Dan ini bukan salah UMNO. Yang tinggalkan UMNO siapa? Kan? Parti yang satu lagi tu. Betul? UMNO kekal pendiriannya, dia tak pergi cari bersatu tak. Bila berlaku perpecahan tu, makna hari ni bila pihak PN nak melaungkan penyatuan Melayu kat mana lagi? Kita dah buat penyatuan rumah dulu ni, kenapa pecahkan? Dan tidak pula ada orang menyalahkan mereka. Yang disalahkan UMNO. UMNO salah. Itu yang saya rasa pelik sikit. Jadi UMNO ni buat apa pun salah. Masa susah dulu, masa 22 bulan. Ya. Tun Mahathir jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri. Kita jadi pembangkang. Yang sepakat lah tu UMNO dengan PAS. Pada waktu tu nampak jelas Tok Zahid dengan Tuan Guru Haji Hadi Awang sepakat. Seia sekata dia laut waktu itu Tasimuddin ada bersama dengan Tuan Mahathir. Sambut mereka sama-sama di Kampung Gajah. Ya. Saya ingat lagi. Tapi kerana terjebak dengan Muhyiddin Yassin yang tersepit pada waktu itu, kita angkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada waktu itu, last kali dia gigit kita. Apa yang kita rancang selama ni tinggal rancangan, tinggal kenangan lah. Jadi hari ni kalau pihak sana nak melaungkan penyatuan Melayu, ya,
Seri dia dah tak ada macam penyatuan ummah dulu. Dah Okey. tak ada. Okey. Tak ada seri Tak ada seri dah. Dia tak macam dulu. Dulu kita berjuang untuk penyatuan Melayu pada waktu tu, Sedap juga kita tiap-tiap hari duk bercakap tu. apa jadi pun tak apa. 18 kali kena. Tak apa. Tapi ketika saudara nampak gayanya Saudara Ismi macam kesal lah dah. Saya memang kesal sebenarnya. Bila Muafakat Nasional akhirnya jadi sebegitu. Saya Kesal, memang kesal. Macam contoh naratif isu DAP yang orang mainkan sekarang. Ya. Yang mengangkat DAP ni sebenarnya siapa? Bersatu tu yang berjaya menaikkan DAP sebenarnya. Dan ni mereka melaungkan amdat-amdat. Kita rasa macam pelik. Kan kenapa dulu yang sebelum di pilihan raya ke-14 dulu dia berpakat dengan DAP. Kan? Yang berjanji nak menabalkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri pun Budi Yassin Mahdi. Kan yang memohon pengampunan pada dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mereka juga. Dan hari ini bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dah ditabalkan sebagai Perdana Menteri, mereka juga nak jatuhkan. Mereka nak apa sekarang ni? Betul. Saya pelik. Kan? Dulu bukan Budi Yassin dengan Mahdi ke? Anwar PM ke-7. Jadi sekarang ni mereka menaikkan Anwar Ibrahim dan mereka juga nak menjatuhkan. Dengan PAS pula mengujukkan Muafakat Nasional. Muafakat Nasional itu dipecahkan. Maksud di sini dia. Ya. Mereka nakkan seseorang Perdana Menteri itu yang boleh mengikut acuan yang mereka buat. Saya nampak mereka hanya nak seorang Perdana Menteri boneka. Yang dia berkata A, dia pun A. B. Dia pun tak mahu seorang Perdana Menteri yang betul-betul Perdana Menteri. Macam sekarang. Sekarang dia tak suka lah. Sebab dia bukan boneka. Ya. Dia nak jatuhkan sebab dia bukan boneka. Kalau dia sanggup jadi boneka hari ini, dia takkan jatuhkan. Betul lah dia? Betul. Setara nampaknya bercakap dengan Saudara Ismi Rakyat ni tak terasa masa sampai out of run lah. Dah habis dah. Dah habis dah. Sejam lebih. Yalah. Bagaimanapun Mi, saya ucapkan terima kasih. Teruskanlah berjuang. Jangan pula hilang. Pelai-pelai you rindu pada saudara. Saya bukan hilang. Betul. Ada masa kita kena ambil masa bertenang sikit. Sebab keadaan dia kelang kabut. Yang kedua, saya tak apa nak berminat politik kata-mengata. Mana puak saya duk kata kita pedih-pedih, saya sakit hati. Kalau kita jawab, saya jawab balik, jadi bergaduh. Jadi saya diam dulu kan. Saya yakinlah kan. Orang kata wa ma karu wa ma wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah sebagai perancang. Setara begitulah keadaan pertemuan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ismi Rakyat yang mengizinkan saya menggunakan studionya seketika dan sehingga besok kita berbicara lagi. Saya izinkan saya untuk mengundurkan diri dari Lumut Perak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mi.